Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam produktiviti. Saya Mazrina Muhammad Ibramsah dari Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Terima kasih kerana anda bersama-sama saya lagi dalam Sembang Penang Produktif yang bertajuk Penang Lawan COVID-19. Saya lihat dekat sini peserta dah 300 lebih dan hampir 400 lebih. So kita mengalu-alukan lagi peserta-peserta lain untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, program yang dianjurkan ini merupakan program kerjasama di antara Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Program ini juga dianjurkan adalah untuk berkongsi ataupun sebagai platform online bagi berkongsi maklumat, usaha dan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam melawan COVID-19. Dan ia juga merupakan salah satu inisiatif platform di mana kerajaan sebagai satu langkah Kerajaan Negeri Pulau Pinang ke arah transformasi kerajaan digital. Hari ini kita sangat bertuah kerana kita ada bersama-sama kita iaitu moderator kita Tuan Haji Abdul Rahim Yusof merupakan Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Semasa berlangsungnya webinar ini nanti, para peserta sekiranya anda ingin bertanya soalan, anda bolehlah klik di bahagian kanan, ada perkataan bar yang tulis perkataan question. Anda boleh bertanya soalan ataupun menulis soalan tersebut. Moderator kita akan pick up atau akan mengambil soalan tersebut untuk ditanyakan kepada YB. So soalan-soalan akan dipilih berdasarkan situasi masa. Kalau masa tidak mengizinkan, kita tidak boleh membacakan semua soalan. Untuk pengetahuan semua juga, program ini boleh ditonton secara live di dalam FB Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara dan juga FB Official Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Oleh itu, untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput moderator kita iaitu Tuan Haji Abdul Rahim Yusof, Timbalan Ketua Pengarah MPC untuk memperkenalkan tetamu jemputan istimewa kita hari ini dan seterusnya mengendalikan majlis program pada hari ini. Dipersilakan Tuan Haji. Terima kasih Dr. Mazrina Muhammad Ibramsah, Pengarah NPC Wilayah Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kita berjumpa secara digital selama 1 jam. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita akan melakukan engagement dengan Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan sebelum kita berinteraksi dengan Yang Berhormat Datuk, mungkin pendengar sekalian juga ingin mengetahui sedikit tentang NPC yang saya akan terangkan secara ringkas. Dan seterusnya lepas itu kita akan mulakan sesi interaksi digital kita dengan Yang Berhormat Datuk. NPC merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Secara ringkasnya saya nyatakan bahawa NPC ini menjalankan usaha-usaha untuk meningkatkan produktiviti sektor awam. Kita melakukan engagement dengan pelbagai stakeholder di peringkat kementerian, regulator, kerajaan negeri dan juga PBT tentang bagaimana kita dapat mencari jalan ataupun kaedah bagi mengurangkan karenah peraturan yang akan mengganggu ataupun menghalang komuniti perniagaan untuk menjana ekonomi. Jadi peranan sektor awam sangat penting kerana mereka akan membantu menggerakkan sektor swasta untuk menjana ekonomi dan sekiranya mereka dapat mengurangkan karenah peraturan tadi, maka pihak swasta akan berjaya menggerakkan ekonomi tadi. Sementara itu kita juga bekerjasama dengan sektor swasta di mana kita akan membantu mereka menggunakan alat dan teknik meningkatkan produktiviti
terutama sekali dengan perusahaan kecil dan sederhana, di mana kita akan membantu mereka untuk mengurangkan kos perniagaan dan juga untuk mereka menambah baik pengeluaran. Jadi ini secara tidak langsung akan lagi menyumbang kepada peningkatan produktiviti negara. Kita juga ada menjalankan interaksi dengan pemimpin-pemimpin industri dengan kita menubuhkan Nexus, dan salah satu aktiviti di bawah 9 Nexus ini yang baru kita lancarkan baru-baru ini di Pulau Pinang, di mana kita menjalankan program, kita panggil program Jom Digital Pulau Pinang. Ya, program ini dijalankan daripada 10 hingga 13 April yang lepas, dan melalui program ini kita telah engage dengan seramai 1,816 orang peserta secara online. Dan program Jom Digital ini sebenarnya memberi peluang kepada semua pihak, peniaga kecil, mereka yang ingin memulakan perniagaan dan sebagainya, tentang kaedah-kaedah seperti e-marketing, ya, ataupun e-delivery, ataupun e-commerce dan juga penggunaan e-wallet. Jadi kita memberi kesempatan kepada peniaga kecil dalam suasana COVID-19 ini untuk mereka mengharungi perniagaan dengan menggunakan aplikasi digital yang sesuai bagi menjana pendapatan. Ya. Dan untuk makluman peserta juga, melalui kaedah digital ini, kita membuat perbandingan antara kaedah digital dengan kaedah konvensional yang kita gunakan. Sekiranya kita kumpulkan seramai 1,800 orang peserta secara konvensional di satu tempat, di dalam satu dewan, berbanding dengan kaedah digital, kita telah berjaya menjimatkan RM100,000 dari segi kos pengendalian program. Jadi syabas kepada warga Pulau Pinang, dan saya percaya kita dapat membantu meningkatkan lagi produktiviti Pulau Pinang. Jadi baik, apa ni, bersama-sama dengan kita pada pagi ini Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Apa khabar Datuk? Jadi saya mohon ya, walaupun Datuk boleh ke? Boleh dengar ke? Apa khabar Datuk? berada dalam keadaan yang lebih memberangsakan Unmute Datuk. kawal, tapi kita harus cukup hati-hati. Kalau dulu saya sebut virus COVID-19 itu ada, tapi yang kita dengar semalam di maka jabatan malah daripada WHO. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, suara Datuk dah kedengaran. Jadi itu apa ni, sebahagian daripada kita apa ni, bukan masalah Datuk, cabaran digital ya, tapi kita akan cuba mengatasi ya. Datuk sihat, kita dah masuk seperti Datuk sebut tadi, kita dah masuk 22 Ramadan, dan insya-Allah tak berapa hari lagi kita akan menyambut hari raya, tapi semoga kita dapat kekal istiqamah Datuk ya, untuk mengharungi baki apa ni Ramadan lagi, bagi membolehkan kita mendapat Lailatul Qadar Datuk ya. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan lebih lanjut dengan Datuk, saya perkenalkan apa ni Datuk Abdul Razak memperolehi ijazah sarjana sains dalam pembangunan manusia daripada Universiti Putra Malaysia. Dan dari segi pengalaman kerja, saya rasa sangat luas Datuk ni. Kalau kita lihat, Datuk memang banyak di PBT di negeri. Datuk juga pernah menjadi ketua audit dalam, ya, melihat apa ni isu-isu berkaitan dengan pengurusan keuangan, perolehan dan sebagainya. Dan Datuk juga pernah bekerja di agensi pusat serta di 2 kementerian. Ya. Jadi dengan pengalaman luas seperti di PBT, Seremban, Petaling Jaya, Ampang Jaya dan juga di Sepang, insya-Allah saya rasa Datuk akan berjaya melaksanakan apa ni tugas sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang cemerlang. Dan Datuk juga telah dihantar untuk mengikuti program kepimpinan eksekutif di Columbia University di New York dan juga di Sydney. Jadi dengan pengalaman luas tersebut, saya percaya akan dapat memacukan lagi urusan pentadbiran di negeri Pulau Pinang. Datuk ya, sebelum kita kepada soalan Datuk ya, Datuk mula melaporkan diri pada 8 hari bulan 11 2019 di Pulau Pinang ya. Mungkin projek pertama pada masa itu ialah lawatan resmi ke Seri Paduka Baginda
Tuan Agong ke Pulau Pinang. Mungkin Datuk boleh kongsi sedikit pengalaman Datuk semasa mengendalikan lawatan 1000 duka baginda tersebut, Datuk ya. Ya, terima kasih kepada pihak MPC, khususnya MPC Zon Utara yang memberi peluang kepada saya lah selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk bersama pada pagi ini di satu program yang amat baik sekali yang dikenali ataupun dinamakan sebagai Sembang Penang Produktif, Penang lawan COVID-19. Berkaitan pengalaman semasa saya melaporkan diri, sebaik saja saya melaporkan diri di Pulau Pinang selaku Setiausaha Kerajaan Pulau Pinang pada November tahun lepas. Memang satu tugas yang berat telah diberikan, iaitu menguruskan ketibaan Yang Amat Berhormat yang Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama Raja Pusri Agong ke Pulau Pinang, yang mana ini merupakan tugas yang melibatkan pelbagai agensi, iaitu melibatkan agensi federal dan juga state dan juga agensi-agensi di bawah negeri, yang mana dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak, alhamdulillah program itu telah selamat dan berjaya dilaksanakan dengan baik tanpa ada sebarang kekurangan ataupun kecacatan lah sepanjang program itu dilaksanakan. Okey, terima kasih Datuk. Menarik sekali. Dan kalau kita tengok tajuk pun Datuk, apa ni menarik Datuk. Sembang Penang Produktif, Penang lawan COVID-19. Sebenarnya kita bukan nak lawan COVID-19, tapi tajuk tu menarik kerana kita nak melawan kesan daripada COVID-19 ya. Jadi ia tajuk yang catchy, yang saya percaya akan menarik ramai kita, kerana kesan sebenarnya, kesan COVID-19 itu sebenarnya yang mesti dikendalikan oleh kerajaan negeri. COVID-19 sendiri dikendalikan oleh frontliners kita yang telah berjaya memberi perkhidmatan terbaik. Sekarang kita nak tengok apakah kesan kepada COVID-19, itu tajuk tu digunakan. Dan Datuk ya, kalau kita tengok sektor yang dibenarkan beroperasi Datuk ya, sepenuhnya mulai 13 hari bulan Mei. Tapi Datuk mungkin boleh kongsi matlamat utama di Pulau Pinang ya Datuk ya, iaitu menggunakan pendekatan strategi pemulihan berperingkat Datuk. Jadi mungkin ada kepentingan di Pulau Pinang untuk menggunakan pendekatan tersebut Datuk. Okey, terima kasih. Sebelum saya menyentuh tentang strategi ataupun kita namakan soft landing lah bagi pelaksanaan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, izinkan saya untuk memberi gambaran sedikit macam mana Pulau Pinang come up ataupun datang melahirkan tagline kempen Penang lawan COVID-19. Memang kita cuba untuk melawan kesan daripada COVID-19. Tetapi dalam kita mengatasi masalah COVID-19 ini, kita berhadapan dengan perkara-perkara yang semasa. Oleh yang demikian, bagi melicinkan pengurusan masalah ataupun pandemik COVID-19 ini, kita telah ada 3 jawatankuasa utama lah di peringkat negeri, yang mana yang pertama, yang paling tinggi adalah jawatankuasa khas keselamatan negeri Pulau Pinang, yang mana dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dengan ahli-ahli yang terdiri daripada pihak polis dan agensi Majlis Keselamatan Negara dan juga all the stakeholders yang berkaitan. Yang fungsi ini adalah untuk membincangkan polisi dan juga strategi untuk menangani isu-isu yang berkaitan COVID-19. Kemudian di peringkat yang kedua, di peringkat jawatankuasa kerja COVID-19, yang mana saya sendiri selaku Setiausaha Kerajaan Negeri mengurusikan jawatankuasa ini, ia memperhalusi ataupun skop tugasnya adalah untuk memperhalusi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa khas keselamatan negeri COVID-19 Pulau Pinang ini untuk dilaksanakan di peringkat bawah. Di peringkat bawah ni, yang jawatankuasa yang ketiga adalah jawatankuasa pengurusan bencana daerah khas untuk COVID-19. Yang ini dipengurusikan oleh tuan-tuan DO dengan all the stakeholders terdiri daripada Jabatan Kesihatan Daerah, pihak polis, tentera dan sebagainya.
dan juga termasuk Jabatan Kebajikan dan juga all the agensi-agensi yang terlibat secara langsung. Jadi dengan adanya ketiga-tiga jawatankuasa ini, kita dapat melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan COVID-19 ini dengan lancar dan juga tersusun. Untuk makluman juga, 7 kali mesyuarat di peringkat jawatankuasa keselamatan khas COVID-19 peringkat negeri telah dipengerusi oleh Yang Amat CM, dan di peringkat saya jawatankuasa kerja COVID-19 ini sebanyak lebih daripada 14 kali mesyuarat, dan pada petang ini pun ada satu lagi mesyuarat yang akan kita laksanakan, dan di peringkat daerah lebih daripada 7, antara 7 hingga 11 meeting atau mesyuarat telah diadakan. Berbalik kepada soalan tentang strategi tadi, memang saya nyatakan tadi, matlamat utama Kerajaan Negeri Pulau Pinang, I think saya rasa sama juga dengan negeri-negeri lain dan juga kerajaan persekutuan, kita cuba seimbangkan di antara keperluan kesihatan awam dan juga kelangsungan ekonomi. Yang mana apabila kita lihat kerajaan persekutuan datang dengan satu PKP yang baru, iaitu PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang melonggarkan sektor ekonomi, dibuka mulai pada 4 Mei. Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengambil pendekatan yang agak berhati-hati, memerlukan soft landing kerana kita ingin mengambil tindakan supaya SOP yang disediakan membuka sektor ekonomi ini kepada orang ramai untuk berurusan ataupun terlibat secara langsung dalam keadaan yang bersedia. Oleh demikian, di peringkat awal kita telah kenal pasti berkaitan peringkat ataupun 3 fasa, iaitu fasa persiapan 4 hingga 7 hari bulan Mei, kemudian fasa pembiasaan iaitu pada 8 hingga 11 Mei, dan pembukaan pada 13 hari bulan yang lepas. Walaupun pihak persekutuan menetapkan 4 Mei sebagai tarikh untuk membuka, tetapi kita mengambil sedikit masa untuk membiasakan pihak-pihak yang terlibat, khususnya sektor ekonomi, yang industri khususnya, untuk bersedia, dan juga pihak yang akan menjalankan tanggungjawab penguatkuasaan telah lengkap dengan SOP yang perlu diambil tindakan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Itu kita nama sebagai soft landing lah yang dibagi Tuan Haji. Okey, terima kasih Datuk. Kita dapat pelajari di sini bahawa bukan hanya untuk negeri Pulau Pinang tapi juga untuk sektor swasta juga Datuk. Governance system tadi yang tersusun tadi adalah penting untuk memastikan kita dapat menangani apa-apa isu ataupun apa-apa masalah berkaitan dengan sama ada sektor swasta ataupun sektor awam, Datuk, ya. Ya. Jadi okey Datuk, kita tengok bahawa Pulau Pinang merupakan negeri pertama yang mengumumkan pakej rancangan dan seterusnya secara keseluruhannya telah diperuntukkan sebanyak 151 juta Datuk. Keseluruhannya untuk rakyat seluruhnya lah, ya. Jadi bagaimana Datuk melihat pakej ini dapat membantu rakyat Pulau Pinang secara keseluruhannya? Okey, sebelum itu kalau kita lihat kempen Penang lawan COVID-19, dia bermatlamatkan ataupun mempunyai 3 strategi utama lah. Yang pertama, pengawalan wabak ataupun kita namakan 3P. Yang pertama adalah pengawalan wabak. Yang kedua adalah penerangan awam ataupun promosi publicity tentang kesedaran perlunya kita menjaga kesihatan, kebersihan diri, ya, dan keluarga. Dan yang ketiga adalah pengurusan impak. Jadi kalau kita lihat di segi pakej bantuan kerajaan negeri sebanyak 151 juta ni, kita antara negeri yang telah mengumumkan bantuan yang agak awal. Yang pertama pada 17 Mac, sebelum lagi PKP yang pertama dijalankan, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri telah mengumumkan, iaitu bantuan sebanyak 20 juta. Kemudian kita masuk ke fasa yang kedua pada 25 Mac, yang mana telah dibentangkan
sebanyak 75 juta ringgit Malaysia untuk memberi bantuan kepada semua pihak-pihak yang terkesan, termasuk sektor ekonomi dan juga orang-orang yang tertentu lah untuk dibantu. Kemudian bagi fasa yang kedua, pakej bantuan ini berjumlah 76 juta telah diumumkan pada 6 Mei yang lepas. Jadi keseluruhan perbelanjaan ataupun bajet yang disediakan untuk membantu pihak-pihak yang terkesan ataupun sektor-sektor yang terkesan dengan COVID-19 ini adalah sebanyak 150 juta ringgit Malaysia. Kemudian kalau kita lihat objektif utama pakej bantuan ini terbagi kepada 3, iaitu untuk membantu golongan yang paling terkesan, the most vulnerable group. Kemudian yang kedua objektifnya adalah untuk mengupayakan golongan pekerja. Mungkin mereka ni ada yang diberhentikan, ada yang bekerja sendiri, yang mereka hilang pendapatan semasa COVID-19 ini. Jadi kita cuba untuk meningkatkan upaya mereka untuk hidup walaupun tidak selesa dalam tempoh COVID-19 yang saya rasa sudah berlangsung hampir 2 bulan. Kemudian yang ketiga adalah memastikan business continuity untuk sektor-sektor ekonomi yang amat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita akan menyediakan pakej-pakej bantuan secara langsung, yang ini agak-agak khususlah kepada golongan yang terkesan macam sektor perindustrian, IKS, PKS dan termasuk juga. Kemudian kalau kita lihat ini Tuan Haji kita lihat dari segi sektor ekonomi khususnya industri pembuatan di Penang ini terdapat kilang-kilang yang terkesan daripada pandemik ini, yang mungkin ada pekerja-pekerja yang diberhentikan, yang mana penutupan kilang. Jadi satu agensi ataupun institusi di bawah Kerajaan Negeri yang kita namakan Penang Career Assistance and Talent ataupun ringkasnya CAT Center akan cuba melihat tentang job matching bagi mereka yang terlibat dengan pemberhentian kerja ni, untuk kita buat upscaling ataupun rescaling pada mereka ini untuk dimasukkan ke pasaran peluang-peluang pekerjaan yang ada yang akan tercetus selepas post-COVID, yang mana pelaburan luar ataupun dalaman telah diluluskan, di mana projeknya pada tahun lepas. Projek itu akan bermula pada tahun ini dan dimaklumkan tidak kurang daripada 13,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Jadi di sinilah kita akan melihat peranan CAT tadi untuk melihat mereka yang terkesan yang terlibat dalam pemberian kerja ini. Kita akan buat job matching dengan peluang-peluang pekerjaan yang diwujudkan yang baru. Kemudian satu lagi, di peringkat inisiatif di peringkat negeri, kita telah baru saja menubuhkan Penang Socio-Economic Recovery Consultative Council. Dia lebih kurang sama macam di peringkat persekutuan, di peringkat National Economic Council Action Committee, yang mana tujuannya untuk mengenal pasti isu-isu ekonomi semasa dan mengenal pasti isu dan cabaran yang boleh menghalang pertumbuhan ekonomi di Pulau Pinang, dan juga merangka strategi jangka pendek dan juga jangka panjang lah untuk mengatasi masalah ini. Dan ini dipengusikan oleh Yang Mohamad CM, Ketua Menteri, dan beberapa orang exco dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dan berkepakaran dalam hal-hal yang tertentu seperti dalam bidang ekonomi, kewangan dan juga dalam bidang perindustrian, akan menjadi ahli dalam komiti itu. Dan ada sub-sub komiti yang akan melihat secara detail apa strategi dan juga perancangan yang akan dilaksanakan bagi membantu sektor-sektor yang terkesan akibat daripada COVID-19 ini. Terima kasih Datuk. Jadi maksudnya penerangan Datuk tadi menjelaskan bahawa usaha ini ditumpukan kepada semua pihak ataupun semua warga dalam rantaian ekonomi, termasuk daripada rakyat sehingga kepada perusahaan dan sebagainya, Datuk ya. Kita cuba untuk mencakupi semua pihak lah, semua sektor, individu,
orang-orang yang terkesan secara langsung, termasuk juga sektor-sektor tertentu, ekonomi, pelancongan, perindustrian dan sebagainya. Okey, Datuk, terima kasih Datuk. Saya ada satu soalan di sini Datuk daripada peserta kita Datuk peserta online kita. Paparan kepencerahan bagi pembukaan Uptown dan juga bazar Hari Raya. Adakah apa-apa cadangan dan sebagainya Datuk yang telah diputuskan oleh kerajaan Datuk? Dia sebenarnya mungkin ada kesilapan sedikit dari segi pemahaman pihak publik, bukan pembukaan Uptown ataupun bazar raya. Ia merupakan pemindahan peserta-peserta di Expo di Subang Pride, yang mana kita menempatkan semula dengan walaupun kita sedia maklum tentang perkara-perkara yang melibatkan perhimpunan yang ramai akan menyebabkan ada kesanlah kepada pandemik ini. Tetapi pihak penganjur, yang mana Kerajaan Negeri telah memberi kelulusan pemindahan pemindahan peniaga-peniaga yang diuruskan oleh pihak penganjur yang telah diberi kelulusan ini, telah diberikan syarat yang begitu ketat sekali oleh pihak berkuasa tempatan, khususnya Majlis Perbandaran Subang Pride, yang mana banyak perkara-perkara yang termasuk dalam SOP di peringkat federal dan juga SOP di peringkat negeri dan juga PBT dijadikan syarat. Sekiranya sebarang pelanggaran syarat kepada SOP tersebut, secara automatiknya akan diambil tindakan dan terus akan diambil tindakan untuk ditutuplah. Jadi kalau soalan tadi, adakah dibuka peniaga-peniaga uptown ataupun karnival berbentuk hari raya dan sebagainya? Tidak. Ia hanya merupakan kelulusan diberikan kepada penganjur yang terlibat, peniaga-peniaga yang terlibat dalam urusan perniagaan di Expo, tapak Expo di Subang Pride. Subang Jaya. Okey. Terima kasih Datuk atas penjelasan tadi. Saya harap rakan-rakan peserta kita mendapat penjelasan Datuk tentang isu tersebut. Satu lagi soalan Datuk, mereka tertarik di sini ialah apabila Datuk menceritakan tentang CAT Center tadi Datuk ya. Jadi mereka menyatakan sekiranya ada warga ataupun rakyat yang kehilangan pekerjaan, bagaimana dapat mereka menggunakan perkhidmatan di CAT Center ini, sama ada untuk pemadanan kerja ataupun apa-apa peluang latihan itu. Dia CAT Center ni dia macam kalau di peringkat federal tu job street lah. Maknanya pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam pemberitaan kerja ni mungkin mencari peluang pekerjaan, mereka boleh mendaftar di CAT Center ni, yang mana kita akan lihat di segi pengalaman dan juga experience dan juga kelayakan yang kelayakan dan serta kemahiran yang mereka ada untuk dipadankan dengan pekerjaan-pekerjaan ataupun peluang-peluang pekerjaan yang baru diwujudkan, ataupun ada juga kekosongan yang berlaku di mana-mana sektor ekonomi. Jadi buat masa sekarang ni saya rasa pihak CAT Center tengah aktif lah untuk mendapatkan biodata ataupun siapa-siapa yang terlibat untuk dimasukkan dalam database mereka untuk dilihatlah di mana keperluan mereka boleh ditempatkan, dan juga apakah bentuk kemahiran ataupun kursus-kursus yang perlu dilaksanakan kepada mereka, yang mana kita mungkin membuat engagement dengan pihak-pihak seperti Penang Skill Development Center dan juga institusi-institusi latihan yang lain lah di peringkat negeri dan juga peringkat persekutuan. Contohnya macam CIDB, dia ada Akademi Binaan Malaysia. Mungkin ada peserta-peserta yang mendaftar ni perlu dinaikkan atau ditingkatkan kemahiran mereka. Kita akan cuba sesuaikan, dan selepas mereka tamat latihan itu mungkin kita boleh padankan di sektor yang berkaitan. Okey, terima kasih Datuk. Saya harap rakan peserta kita tadi dah mendapat penjelasan bagaimana nak register dengan CAT Center.
Datuk tadi telah menyebut tentang business continuity Datuk ya, untuk memastikan industri dapat terus ataupun perusahaan kecil sederhana dapat terus survive Datuk ya dalam keadaan ini. Jadi apakah apa yang kita panggil sebagai strategi next normal Pulau Pinang bagi membantu mengukuhkan sektor ekonomi ataupun bagi membolehkan pemulihan ini dapat dijalankan dengan lebih pantas Datuk. Tapi kalau kita lihat jumlah package yang diberikan tadi 150 juta, jadi dia merangkumi tiga objektif utama. Kalau kita cuba melihat business continuity itu daripada 151 juta tersebut, ia sebanyak 40 juta ataupun persamaan 26.5%, yang mana ia merujuk ataupun menjurus kepada PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana, dan juga IKS, industri kecil sederhana, termasuk juga 10 juta, yang itu kebanyakannya jumlahnya adalah 30 juta IKS dan PKS tadi, untuk yang sektor pelancongan sebanyak 10 juta. Jadi totalnya adalah 40 juta. Duit ini ataupun fund ataupun dana ini diletakkan di bawah Penang Development Corporation (PDC), dan ada shilling yang ditetapkan untuk IKS adalah sebanyak 50,000 shilling bentuk pinjaman tanpa faedah, dan juga untuk PKS shillingnya adalah 20,000, yang mana mereka yang terlibat dalam urusan yang berkaitan IKS dan PKS, dan juga 10 juta untuk urusan ataupun sektor pelancong tadi, boleh memohon bantuan ini di pihak PDC. Jadi kita nampak package bantuan ini ia merangkumi bukan sahaja sektor IKS dan PKS, tapi juga sektor pelancongan. Okey. Kalau kita lihat juga Datuk, ada soalan-soalan yang masuk ni tentang solat dan sebagainya Datuk ya. SOP tentang solat dan yalah, sebab masing-masing mengambil maklum tentang untuk solat tarawih dan mungkin solat hari raya. Mungkin Datuk dapat jelaskan sedikit Datuk? Sebenarnya kita baru dimaklumkan semalam oleh pihak JAKIM, yang mana ada satu SOP telah diperkenankan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk diterima pakailah di peringkat Negeri Pulau Pinang, yang mana membenarkan solat Jumaat dan berjemaah ini di segi maksimumnya adalah 30 orang, dan kita telah membuat keputusan di peringkat kerajaan negeri untuk menerima pakai. Tetapi di segi SOP pelaksanaannya, saya rasa pihak Jabatan Hayawal Agama Islam Pulau Pinang sedang memperhalusi. Kalau kita lihat di beberapa negeri ada yang 12 orang yang dibenarkan, yang terdiri saya tengok adalah ahli-ahli jawatankuasa masjid itu sendiri. Dia tidaklah membuka kepada pihak awam kerana jumlah yang ditetapkan adalah seramai 30 orang sahaja. Jadi untuk Pulau Pinang kita masih menunggu. Saya yakin pihak Jabatan Hayawal Agama Islam Pulau Pinang sedang memperhalusi pelaksanaan maksimum jumlah ahli jemaah itu adalah 30 orang. Mungkin Pulau Pinang mengambil tindakan yang sama juga dengan negeri-negeri lain, kurang daripada jumlah yang ditetapkan oleh SOP di peringkat JAKIM tersebut. Okey, terima kasih Datuk. Ada juga satu soalan Datuk tentang menjalankan musyarat secara webinar online platform digital ni Datuk ya. So bagaimana pandangan Datuk? Sama ada dari segi keselamatannya, dari segi kekerapannya ataupun macam mana Datuk? Okey, untuk ini salah satu saya rasa kita terpaksa menempuhi untuk masa-masa yang akan datang, yang disebutkan saya rasa new normal. Dalam urusan pentadbiran kerajaan, kita tidak boleh duduk dalam keadaan selesa dengan konvensional punya method
maknanya kita bermesyuarat berdepan bersemuka, dan kita perlu menggunakan teknologi-teknologi baru yang mana untuk memastikan objektif penularan wabak COVID-19 ini dapat diatasi. Kita menggunakan kaedah-kaedah yang terbarulah dalam urusan seperti Tuan Haji nyatakan tadi, mesyuarat. Kita pun sudah bermula menggunakan macam sekarang ni pun kita menggunakan webinar, dan kita ada juga menggunakan Skype meeting yang mana jawatankuasa tertentu semasa PKP ini ataupun PKPB ini kita menggunakan mesyuarat secara online, yang mana mungkin pegawai berada di rumah dan pengurusi yang mengurusi mesyuarat itu ada di pejabat. Jadi ini telah bermula, termasuk juga agensi-agensi kerajaan negeri, tidak terkecuali juga pihak berkuasa tempatan yang mana banyak telah menggunakan aplikasi online untuk isu tentang keselamatan perkara-perkara yang dibincang. Kita di peringkat negeri sedang memikirkan untuk yang mana boleh menggunakan online meeting ataupun mesyuarat secara maya yang tidak melibatkan isu-isu atau perkara-perkara yang terperingkat. Bagi perkara-perkara yang terperingkat ini, kita masih menggunakan secara konvensional, dan juga platform yang kita gunakan untuk data-data ataupun maklumat yang kita kongsi secara online ini lebih selamat. Kita akan menggunakan platform yang kerajaan punya lah, yang di bawah mampu, dan juga kita tengah melihat mana yang terbaik lah, because banyak aplikasi-aplikasi yang ada. Kita akan melihat perkara ini, dan selepas post-COVID kita sekarang ni kita beroperasi dalam 70% di pejabat, dan ada juga setengah tu 50%. Ada ditugaskan pegawai ini bertugas dari rumah dengan KPI yang ditentukan. Apabila kita kembali ke pejabat nanti, mungkin jabatan-jabatan agensi kerajaan sudah boleh memikirkan apakah sistem online yang akan digunakan yang terbaik dan juga selamat. Ini akan dipikirkan pada masa akan datang. Buat masa sekarang kita menggunakan mana yang ada pada jabatan yang berkaitan. Terima kasih Datuk. Sebenarnya Datuk, teknologi menggunakan teknologi digital ini sebenarnya dah dibangunkan semenjak 1996 lagi oleh Microsoft, di mana pertama kali mereka membuat persidangan secara digital secara umum, dan perisian untuk webinar juga dibangunkan pada tahun yang sama, dan seterusnya kalau kita lihat pada tahun 2000 telah perisian pelbagai digital platform ini mula dipromosikan itu ya. Go to meeting, go to webinar dan sebagainya dah ya. Jadi memang banyak sangat platform yang yang dah diwujudkan. Cuma kita perlu seperti yang Datuk katakan tadi untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan keperluan kita. Saya tertarik juga Datuk tadi, Datuk sebut tentang pelancongan yang merupakan salah satu punca kepada pendapatan, bukan hanya pendapatan negara tapi juga pendapatan negeri Pulau Pinang Datuk ya. Jadi kalau kita lihat pada permulaan COVID dulu tentang pembatalan tempahan hotel dan sebagainya Datuk. Jadi Datuk lihat bagaimana usaha untuk menggerakkan industri pelancongan ni Datuk bagi membolehkan dia kembali untuk menyumbang kepada ekonomi negeri Datuk. Ya, memang tidak dinafikan merupakan sektor pelancongan merupakan sektor yang terkesan lah, yang amat terkesan semasa pandemik COVID-19 ini. Dan dia seperti yang nyatakan Tuan Haji tadi, memang adalah sumber pendapatan kepada negara dan juga kepada negeri. Dan oleh yang demikian, pihak kerajaan negeri memang maklum tentang perkara ini dan telah pun mengadakan engagement dengan pihak-pihak yang terlibat dalam industri pelancongan ini, yang mana Yang Amat CM sendiri telah berjumpa secara maya lah dengan pemain-pemain industri pelancongan ini, mendapatkan feedback tentang apakah
tindakan-tindakan yang boleh diambil dalam tempoh jangka pendek dan juga jangka sederhana dan juga jangka panjang untuk to revive back ini industri pelancongan ini. Kalau kita lihat, dimaklumkan juga oleh Yang Amat Berhormat baru-baru ini, sektor pelancongan ini melibatkan domestik dan juga foreign. Itu melibatkan pelancong luar negara dan juga dalam negara. Dimaklumkan oleh Yang Amat CM baru-baru ini, 80% daripada pelancongan di negeri Pulau Pinang ini adalah domestic tourism. Jadi oleh demikian, saya melihat pendekatan ataupun fokus utama semasa COVID-19 dan juga post COVID-19 ini, pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang harus menumpukan strategi mereka untuk menggalakkan dan menggiatkan sektor pelancongan domestik. Dan untuk itu telah ada beberapa siri perbincangan di antara Yang Berhormat Exco Pelancongan bersama dengan pemain-pemain industri sektor pelancongan, yang mana sekarang ni dalam peringkat penyediaan Penang Tourism Master Plan, yang mana dah ada, cuma disebabkan oleh COVID-19 ini, saya rasa pihak Kerajaan Negeri akan melihat semula Penang Tourism Master Plan ini untuk mengubah suai dan mengambil input-input baru lah, seperti saya nyatakan tadi, berkaitan domestic tourism. Yang ini selain daripada itu, seperti saya nyatakan tadi, walaupun tidak besar, dana yang disediakan sebanyak 10 juta untuk sektor pelancongan, tetapi ini sedikit banyak akan boleh memberi peluang dan ruang kepada pihak industri pelancongan untuk bergerak semula selepas COVID-19, dan kita lihat selepas harap-harap selepas 9 Jun ataupun sebelum 9 Jun ini, mungkin pihak MKN di peringkat pusat akan melonggarkan sekatan berkaitan sektor pelancongan. Pada masa ini memang tidak dibenarkan kecuali dine-in sahaja dari segi penginapan dan aktiviti-aktiviti di hotel dan aktiviti pelancongan lain memang tidak dibenarkan lagi. Sekiranya mungkin ini dibuka, saya rasa ini sedikit banyak dengan dana yang disediakan tadi akan dapat membantulah memulihkan semula industri pelancongan di Pulau Pinang. Okay, terima kasih Datuk. Memang industri pelancongan ni Datuk memang menarik Datuk ya. Sebab kalau kita tengok Pulau Pinang ni memang dia sinonim dengan durian Datuk ya. Ya, tapi kita tidak, because pelancongan ini kita tidak boleh bergantung kepada negeri saja. Maknanya kita memerlukan kerjasama juga dan juga bantuan daripada pihak federal, khususnya daripada Kementerian Pelancongan Malaysia lah. Okey Datuk, antara komponen yang terkesan juga tadi Datuk dah sebut tadi komuniti perniagaan. Kita tengok terutama sekali untuk perusahaan kecil dan sederhana Datuk, dan juga peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan secara kecilan. Kerana bila kita melihat statistik peratus establishment Datuk ya, 76% daripada establishment perniagaan adalah terdiri daripada establishment kecil dan juga mikro Datuk. Ini yang kita katakan yang peniaga kecil-kecilan apa semua gitu gini Datuk ya. Jadi bagi membolehkan mereka masuk balik kepada mainstream ni akibat terkesan kerana COVID ini, mungkin pihak negeri dah memulakan ataupun dah melaksanakan inisiatif berkaitan dengan pendigitalan bagi membolehkan peniaga-peniaga ini biasa untuk menggunakan kemudahan digital, seperti contoh kita secara digital platform ataupun aplikasi digital untuk memasarkan produk mereka ataupun menjalankan perniagaan mereka itu. Mungkin Datuk boleh ulas sedikit Datuk. Okey, sebelum saya pergi ke tentang inisiatif pendigitalan perniagaan khususnya untuk penjaja ataupun IKS, PKS, bantuan tadi saya nyatakan untuk PKS dan IKS adalah 30 juta. Itu bantuan tanpa ataupun pinjaman tanpa faedah yang diuruskan oleh pihak PDC atau Penang Development Corporation. Tetapi ada juga secara direct financial assistance, iaitu bantuan kewangan direct yang diberikan kepada peniaga-peniaga yang terkesan dengan COVID-19 ini, yang mana kita telah identify sebanyak 22,781 orang
penjaja-penjaja, penggerai-penggerai, penjaja pasar malam, peniaga pasar tani. Juga kita memberi rebate ataupun pelonggaran bayaran sewa pada premis sebanyak 3 bulan. Ada juga PBT yang menawarkan lebih daripada itu dan macam-macam insentif yang diberikan. Jadi berbalik kepada pendigitalan perniagaan, khususnya penjaga kecil ataupun IKS, di peringkat negeri baru sahaja 2 hari lepas dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 500,000 untuk e-commerce, yang mana pihak Kerajaan Negeri akan bekerjasama dengan Shopee. Yang ini sama juga seperti telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor. Kita akan bekerjasama dengan Shopee, yang mana peniaga-peniaga yang secara konvensional ini, saya rasa dalam tempoh COVID-19 ataupun post-COVID ini harus mengikut keadaan semasa untuk berubah. Perniagaan secara konvensional ni perlu diubah kepada yang di luar normal lah. Maknanya sekarang ni perlu mempergiatkan e-commerce. Jadi kita telah menyediakan satu platform, satu kerjasama yang kita adakan di antara Kerajaan Negeri dengan Shopee, yang mana kita menyediakan RM500,000 Malaysia untuk mana-mana peniaga kecil sekarang boleh menggunakan platform Shopee ini dengan ada understanding di antara pihak Kerajaan Negeri dengan Shopee. Ada rebate tertentu, diskaun tertentu yang akan diberikan semasa mereka menggunakan platform Shopee, yang mana akan boleh mempromosikan barang-barang dan juga produk-produk mereka. Ini salah satu inisiatif awal yang dibuat oleh Kerajaan Negeri, dan saya jangka perkara ini akan mendapat ataupun inisiatif ini akan mendapat sambutan yang agak meluas lah di kalangan peniaga kecil dan juga IKS Pulau Pinang, yang mana first come first serve dan akan diuruskan oleh pihak Kerajaan Negeri. Selain daripada itu, ada satu lagi inisiatif iaitu cashless inisiatif, yang mana kita telah mula menggiatkan inisiatif ini bersama dengan pihak PBT dan juga pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perniagaan, khususnya pasar-pasar awam, yang mana pihak PBT ada secara langsung kuasa untuk menggalakkan peniaga pasar malam dan juga pembeli-pembeli menggunakan cashless inisiatif seperti e-wallet dengan kerjasama platform-platform yang ada seperti Touch and Go, Boost dan sebagainya. Kenapa kita perlu mempergiatkan inisiatif cashless ini ataupun perniagaan tanpa tunai? Kerana kita khawatir semasa COVID-19 dan semasa sehingga kita belum menemui vaksin wabak ini, pertukaran kewangan secara manual ini akan menyebabkan penularan kepada COVID-19 ini. That's why oleh demikian kita cuba mempergiatkan e-wallet, dan sambutannya alhamdulillah, walaupun peringkat awal lagi, kita akan terus mempergiatkan ataupun menggalakkan peniaga-peniaga menggunakan cashless punya inisiatif seperti e-wallet dan sebagainya. Terima kasih Datuk. Banyak maklumat kita dapat pagi ini tentang usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri dan juga bagaimana usaha untuk membantu rakyat, terutamanya yang terkesan kerana COVID dan juga perniagaan. Datuk, ya, sebelum kita sudah sampai ke penghujung program Datuk untuk bersiaran secara digital, mungkin Datuk dapat kongsi harapan Datuk dalam new normal ini kepada penjawat awam negeri Pulau Pinang Datuk untuk membolehkan kita meningkatkan lagi sistem penyampaian Datuk, ya. Ya, terima kasih. Saya rasa kalau kita lihat kita punya tagline ataupun kempen kita, Penang lawan COVID-19. Apabila kita memerangi sesuatu macam musuh, objektif utama kita adalah untuk kemenangan. Jadi untuk mencapai kemenangan ni saya rasa tidak terletak di bahu agensi kerajaan semata-mata. Kalau kita lihat memang pihak frontliners, khususnya Jabatan Kesihatan, agensi puakkuasa, polis di Raja Malaysia dan juga puakkuasa di peringkat PBT betul-betul lumus untuk memastikan kita menang melawan COVID-19 ini. Tetapi itu di peringkat kerajaan. Saya rasa kita tidak akan berjaya
kalau tidak ada kerjasama dengan semua pihak. Kita memerlukan penggemblengan usaha di antara kerajaan, pihak swasta, NGO dan yang lebih utama adalah rakyat sendiri. Dalam gabungan ataupun usaha bersama inilah saya rasa barulah kita akan mencapai kemenangan. Bagi yang secara khususnya untuk anggota perkhidmatan awam khususnya di Belah Pinang, saya rasa kita kita harus bersedia untuk menerima satu anjakan paradigma yang mana kita akan berada dalam situasi new normal. Kita tidak akan bertugas atau bekerja dalam keadaan yang biasa sebelum COVID-19, yang mana inisiatif-inisiatif baru perlu dilihat tentang penggunaan teknologi secara online, mesyuarat secara maya dan jabatan-jabatan yang mungkin dahulu sebagai contohnya teknikal, projek-projek pelaksanaan projek yang memerlukan lawatan tapak. Jadi mungkin kita kena memikirkan cara yang baru, tidak perlu lagi lawatan tapak, mungkin ada kaedah-kaedah baru yang perlu dilihat semula. Begitu juga proses ini mestilah secara berfasa dan yang penting change management ataupun latihan-latihan tertentu perlu kita sediakan untuk petugas-petugas yang akan menggunakan aplikasi atau sebarang teknologi ataupun inovasi baru supaya mereka terbiasa dengan penggunaan tersebut, dan apabila kita biasa dan mahir menggunakan teknologi ataupun inovasi tersebut, barulah saya rasa secara meluas pelaksanaan pendigitalan ataupun new normal yang kita nyatakan ini akan berjalan. Di samping itu juga kita ada satu lagi Penang Digital Transformation Master Plan yang sedang disediakan oleh salah satu agensi di bawah Kerajaan Negeri, iaitu Digital Penang. Kita akan melihat transformasi digital di peringkat sektor awam ini bersama dengan Digital Penang untuk kita laksanakan secara meluas di peringkat daerah, PBT dan juga agensi-agensi kerajaan negeri, dan kita bersedia untuk berkolaborasi dengan agensi-agensi di peringkat federal. Itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak MPC yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dalam masa 1 jam ini untuk bersama-sama dengan pendengar khususnya rakyat Pulau Pinang, dan selamat berpuasa, dan agak awal juga untuk saya mengucapkan selamat berhari raya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Itu tadi Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan beliau telah berkongsi harapan, aspirasi serta inisiatif yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri bagi memastikan Penang lawan COVID dapat menghasilkan kejayaan. Dan Datuk, kalau kita lihat juga tadi banyak soalan yang telah diutarakan ada dan telah dijawab oleh Datuk, dan mungkin ada yang kita perlu jawab secara email dan sebagainya Datuk. Tapi alhamdulillah hari ini dengan interaksi dengan Datuk ini, kalau tidak saya kena ke Komtar Datuk untuk menemu ramah Datuk. Tapi kerana ada digital platform ini, kita dapat bertemu secara digital, walaupun Datuk di Pulau Pinang, saya di Kuala Lumpur, tapi kita dapat bertemu, dan juga pendengar kita di serata negara dapat mengikuti program ini. Jadi kalau Datuk nak kumpul penjawat awam di Pulau Pinang pun nak kena kumpul cari dewan dan sebagainya. Jadi ini memberi peluang kepada kita untuk melakukan engage dengan lebih baik lagi dalam era new normal COVID. Terima kasih lagi sekali daripada saya, dan saya serahkan kepada Dr. Mazrina sebagai pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Abdul Rahim sebagai moderator kita pada hari ini, dan begitu juga terima kasih kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah memberi informasi-informasi terkini dan maklumat-maklumat terkini yang ramai di luar sana memang nak tahu. Pada hari ini kita dapati attendees ataupun peserta yang menyertai program ini hampir 600 peserta. So ramai rupanya di luar sana yang telah mendengar ataupun mengikuti program webinar kita hari ini. Terima kasih kepada rakyat Pulau Pinang.
Okey, dan seterusnya juga untuk maklumat ya, tadi kita ada buat 2 survey, quick survey dan bertanyakan sama ada program ini patut diteruskan pada masa akan datang. Ya, 99% mengatakan bahawa ya, program webinar online ini patut diteruskan lagi pada masa akan datang. Dan juga kita bertanya juga tentang adakah norma baru ini, adakah rakyat Pulau Pinang bersedia mengikuti norma baru pasca COVID-19, dan nampaknya 99% sudah bersedia. Mungkin selepas mendengar maklumat taklimat daripada Datuk YB hari ini, dan rupanya ramai yang lebih bersedia ya selepas program hari ini. Okey, sebelum kita menutup program ini, program Sembang Penang Produktif, sejarah akan tercipta pada 21 hari bulan 5 nanti. Semua penonton di luar sana, rakyat Pulau Pinang dan juga rakyat-rakyat berada di wilayah utara, untuk saksikan kita akan menggabungkan 3 setiausaha kerajaan negeri dalam satu platform online, di mana program tersebut akan diadakan pada 21 Mei nanti. Blok date anda. Okey, blok date anda pada pukul 2 petang. Oleh itu, akhir kata daripada saya, terima kasih Setiausaha Kerajaan Pulau Pinang, terima kasih moderator kita Tuan Haji Abdul Rahim, dan terima kasih para penonton webinar kita di luar sana. Assalamualaikum, stay at home and stay productive. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.